Hari itu Malaysia menggesa dan semua berikutan pihak keadaan semakin meruncing di Lebanon bersetuju untuk mencapai gencatan senjata dengan Penonton, isu kemanusiaan di Syria, di Palestin, di Yaman ni antara krisis yang paling mencabar dan berpanjangan di dunia dan menyebabkan penderitaan yang besar kepada berjuta-juta penduduk di kawasan tersebut lah. Dan ialah kita tahu ada konflik bersenjata, ada penindasan politik, ekonomi tak stabil, krisis sosial dan sebagainya, dan meletakkan negara-negara itu di tengah-tengah perhatian kita semua lah. Jadi kita nak mendalami sikit penderitaan rakyat Syria, Palestin dan juga Yaman bersama dengan ikon kemanusiaan Pertubuhan Peduli Insan Malaysia, iaitu Muhammad Hazamin dari Intim, ataupun saya panggil Abang Amin boleh? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar? Sihat, Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah, khair juga. Abang Amin, ialah kita sebagai mukadimah lah mungkin dah terlibat dengan misi-misi kemanusiaan dan sebagainya di negara-negara yang disebutkan tadi. Apa yang mendorong Abang Amin untuk terlibat dalam dunia kemanusiaan ni, terutama di negara yang bergolak tadi lah, di Syria, di Palestin, di Yaman, yang memang membuka mata kita lah sebenarnya? Betul. Sebenarnya saya percaya setiap daripada kita yang menonton pun kan, mungkin setiap kali kita melayari sosial media kita lihat video ya, saudara-saudara kita ada yang dibunuh, dibom, ada yang mereka hilang tempat tinggal, ada yang mereka duduk dalam kemah, anak-anak kecil. Jadi setiap kali saya sendiri pun melihat video-video tersebut rasa terpanggil untuk membantu. Dan alhamdulillah Allah beri peluang untuk saya dan rakan-rakan Intim juga menjadi mata untuk melihat sendiri ke tempat-tempat tersebut, di kemah-kemah yang ada ya, dapat membawa balik gambar, video dan sebagainya untuk tontonan dan untuk kita semua lihat sendiri keadaan di sana secara realiti. Jadi tuan-tuan yang berada di rumah pun mungkin sedang menonton sekarang, kita ada QR code kat situ. Mungkin ada nak bantu macam mana. Jadi kita di sini hanya boleh membantu dengan cara berdoa, mendoakan mereka, dan kita menyumbangkan apa yang kita ada walaupun sedikit. Jadi tahun lepas pun kami berpeluang ke Lebanon, ke kem-kem pelarian Syria ni, dan apa yang menyedihkan, kami dapat berita sebenarnya kawasan-kawasan yang kami pergi, laluan-laluan kami kebanyakannya telah pun dibom oleh Israel, laknatullah. Dan kawasan perkemahan yang kita pergi pun sebahagian daripada mereka dah terpaksa keluar daripada kemah-kemah tersebut. Jadi musim sejuk pula nak tiba. Jadi dengan peperangannya, dengan kemiskinannya, ditambah pula dengan musim sejuk, saya rasa satu perkara yang sangat mendesak untuk kita umat Islam yang Allah beri nikmat di Malaysia ni, dalam keadaan yang makanan berlebihan, ni rezeki berlebihan. Alhamdulillah, syukur. Tapi kita nyatakan syukur kita tu dengan cara kita bantu pula mereka yang memerlukan di sana, insya-Allah. Kita terjemahkan, kita manifestasikan kesyukuran kita dengan memberi balik kepada mereka yang memerlukan kan. Abang Amin, kita faham Peduli Insan akan macam biasalah, lazimnya akan memberi bantuan musim sejuk, lalu kempen musim sejuk yang difahamkan telah masuk tahun ke-13. Betul, 13 boleh dikongsikan kepada penonton tentang kempen musim sejuk ni oleh Peduli Insan? Baik, musim sejuk dia akan datang lebih kurang bila kita dah masuk bulan 10, 11, 12, kemuncaknya pada hujung bulan 12, bulan 1 dan bulan 2. Pada masa kemuncak itu suhu akan mencecah sehingga kadang-kadang bawah 10 Celsius, maknanya dah cecah negatif. Allah. Jadi bayangkan tuan-tuan dan puan, kalau kita pergi, mungkin ada tuan-tuan yang ada rezeki lebih, kita melancong ke tempat-tempat yang ada salji dan sebagainya, kita duduk dalam bangunan pun kita sesejuk, apatah lagi mereka yang duduk di dalam kemah. Dan kami dibawa sendiri sebab kita dengar cerita orang saja tak cukup. Kita pergi sendiri pada musim sejuk sendiri, dalam keadaan duduk dalam kemah. Kami masa tu sempat buat kempen musim sejuk 12 jam. Kita buat kutipan dana masa tu, dapat mengutip sehingga hampir cecah RM1 juta. Jadi
kesejukan di sana boleh membawa maut sebenarnya, bukan sekadar sejuk-sejuk suka-suka. Macam kita duduk dalam aircon boleh adjust. Enjoy. Sana tak boleh adjust suhu. Jadi ada yang menyebabkan hipotermia, ada yang menyebabkan radang paru-paru, dan ramai kita tengok bahkan ada video dan gambar di mana bayi-bayi kecil yang meninggal dunia disebabkan kesejukan. Jadi dengan bantuan tuan-tuan dan puan, dengan QR code yang ada, kita boleh scan sahaja terus sempena hari Jumaat yang mulia ni pula. Dermalah, bagilah sebanyak mana yang kita boleh. Mudah-mudahan mungkin dengan sumbangan kita itu dapat membeli baju sejuk untuk mereka, untuk membeli bahan bakar untuk memanaskan kemah-kemah mereka. Tak perlulah mereka nak guna, ada yang guna cebisan perca, kotak, slipper. Jadi bila mereka bakar benda-benda ni akan menyebabkan asap tu, asap yang beracun. Jadi bawa penyakit pula. Jadi dengan bantuan kempen musim sejuk ni masuk tahun ke-13, kalau tahun lepas kita berjaya membantu lebih kurang 250,000 orang, tahun ni sasaran kita untuk membantu sehingga 350,000 orang. Jadi jangan risau tuan-tuan dan puan, mungkin ada yang bertanya sampai ke tak sampai ke. Jangan risau kami insya-Allah Peduli Insan kita sentiasa membantu, dan di sana kita ada wakil-wakil kita, bahkan warga Syria sendiri yang datang membantu juga, dan kami sendiri, saya sendiri juga dan rakan-rakan daripada Peduli Insan akan pergi sendiri ke sana untuk melihat adakah bantuan ini betul-betul dapat disampaikan di sana insya-Allah. Keperluan yang paling mendesak apa dia di sana? Kalau musim sejuk, yang pertama sekali makanan memang pastilah, barangan dapur. Keduanya bahan bakar. Bahan bakar ni dari segi diesel ataupun birin ataupun macam arang itulah, daripada batang zaitun. Kemudian yang lain-lain juga kita bagi juga bantuan rawatan kecemasan. Dan ada di antara mereka dalam kemah yang tak mampu untuk mengeluarkan wang untuk bantuan kecemasan, yang perlu operation, perlu pembedahan, juga kita ada buat bantuan kecemasan tersebut untuk mereka mendapatkan rawatan-rawatan mereka. Kalau kita tengok dalam visual sekarang, kotak tu adalah kotak makanan, barangan dapur. Barangan dapur ni walaupun nampak kotaknya besar, tapi mungkin boleh bertahan mungkin dalam tempoh seminggu, 2 minggu dan sebagainya. Dan kita ada bagi juga selain itu baju sejuk, sebab kalau kita tengok, saya sendiri lihat anak-anak kecil ni mereka main di luar kemah, ada yang tak pakai kasut, ada yang tak pakai stokin, ada yang tak pakai baju sejuk. Bahkan masa kita interview dia, ada yang mereka dalam keadaan menggigil, menggeletar. Saya pun kita sangat kesian, tapi mereka tak dapat sumber untuk dapatkan pakaian-pakaian baju sejuk yang betul-betul sempurna. Tapi kita dapat bagi, kita dapat sampaikan, kita beli. Bahkan Peduli Insan bukan bagi secara random tuan-tuan dan puan. Mereka dapatkan saiz anak-anak ni setiap kemah. Anak ni umur berapa, saiz L ke, S ke, XL ke. Jadi kita akan bagi mengikut saiz pakaian mereka specifically bagi setiap kemah yang kita hantar. Jadi kalau ada yang nampak besar sikit tak padan, kita akan tukar dengan yang lain. Jadi itu kelebihannya. Dan pasti mereka ni sangat bersyukur kan bila menerima bantuan, sebab mereka ialah musim sejuk kan. Akhir sekali Abang Amin, ialah cara kita untuk menzahirkan solidariti kita pastinya dengan menyumbang dan memberi sokongan dan doa sebagainya kan. Betul. Apa lagi mungkin harapan daripada Abang Amin sendiri? Okey, seperti yang saya katakan tadi, kita di Malaysia ni kita diuji juga, ada banjir, ada macam-macam lah, tanah runtuh dan sebagainya. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita di Malaysia masih banyak lagi nikmat-nikmat rezeki yang kita diberikan. Mungkin atas faktor tuan-tuan dan puan-puan semua penonton yang pemurah, yang kita nyatakan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita membantu pula insan yang lain. Sebab dalam harta kita itu ada hak-hak untuk orang lain. Jadi mana kita tahu hari ini yang kita sumbang, kita scan QR code yang ada pada pagi Jumaat yang mulia ni, mana kita tahu dengan RM10, RM20, RM30 yang kita sumbangkan ataupun RM100 yang kita sumbangkan itu akan bertukar menjadi baju sejuk untuk anak-anak kecil di Syria, ataupun pelarian-pelarian Palestin juga, ataupun pelarian-pelarian yang berada di Lebanon dan sebagainya. Dan itu semua hanya Allah yang mampu membalasnya. Dan kita pasti doa-doa yang keluar daripada mulut-mulut anak-anak kecil ni, masa kami di sana, mereka tak putus-putus berdoa. Bila dia jumpa kita Malaysia kan, dia suka Malaysia dan dia akan doakan. Dan moga-moga dengan doa yang tulus daripada mereka ini juga dapat terus mengekalkan keamanan kita di Malaysia, dan kita doakan juga mereka di sana akan beroleh juga keselamatan dan keamanan satu hari nanti insya-Allah, mudah-mudahan. Insya-Allah. Jadi jom sama-sama kita menyumbang. Tadi detail QR code semua ada tadi. Harap anda semua sempat untuk menyumbang, dan detail masih ada di tertera di kaca TV anda, bantuan musim sejuk serendah RM30 bersama Peduli Insan. Okay. Boleh juga ke peduliinsan.org. Kalau terlepas pandang tadi tu, peduliinsan.org, di situ anda boleh menyumbang insya-Allah. Insya-Allah. Abang Amin, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Kalau ada misi-misi seterusnya, all the best. Semoga tercapai hasrat dan matlamat membantu mereka-mereka yang memerlukan, saudara-saudara seagama kita juga di negara-negara di Syria, Palestin dan Yaman, bersama Peduli Insan insya-Allah. Penonton, kita berehat sekejap, teruskan menyumbang. Kita kembali selepas ini.
Malaysia. Syukran Malaysia. Syukran